Assalamualaikum murid-murid. Kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5 pada hari ini akan membincangkan tajuk perluasan ayat. Murid-murid sila sediakan alat tulis dan buku kefahaman untuk membuat catatan. Sebelum ini murid-murid sudah belajar tentang pola ayat dalam membentuk ayat mudah. Dalam video ini, murid-murid akan mendalami tentang binaan ayat dengan mengetahui tentang fungsi subjek dan predikat dalam pola ayat. Seterusnya, murid-murid akan meluaskan makna dalam ayat mengikut kaedah perluasan ayat. Ayat terbina daripada unsur subjek dan predikat. Di dalam ayat, subjek itu ialah pelaku, manakala predikat itu ialah cerita. Cerita tentang jenis pelaku, perbuatan pelaku, dan sifat ataupun sikap pelaku. Dalam video sebelum ini, murid-murid sudah belajar tentang pola ayat, pola frasa nama dan frasa nama, pola frasa nama dan frasa kerja, pola frasa nama dan frasa adjektif. Unsur pertama di dalam pola ayat tersebut ialah unsur subjek. Manakala unsur yang kedua di dalam pola ayat ialah unsur predikat. Unsur subjek dan predikat ini akan membentuk ayat mudah. Untuk meluaskan makna dalam ayat, kita boleh menambahkan maklumat-maklumat baharu di dalam ayat-ayat mudah. Kita boleh menambahkan maklumat tentang masa, tempat, jenis, sebab, cara, dan maklumat kesan. Maklumat-maklumat ini boleh ditambahkan pada subjek ataupun pada predikat. Mari kita tengok binaan ayat-ayat berikut. Pola yang pertama, pola frasa nama dan frasa nama. Budak itu, subjek frasa nama, dan adik saya, predikat frasa nama. Membentuk ayat mudah, budak itu ialah adik saya. Ayat yang diluaskan, budak yang nakal itu ialah adik saya. Ayat ini mengalami perluasan pada subjek dengan meletakkan maklumat jenis. Puan Zaharah, subjek frasa nama, guru saya, predikat frasa nama. Membentuk ayat mudah, Puan Zaharah ialah guru saya. Ayat yang diluaskan, Puan Zaharah ialah guru saya yang paling cantik. Ayat ini mengalami perluasan pada predikat dengan meletakkan maklumat jenis. Kita tengok pula pola yang kedua, pola frasa nama dan frasa kerja. Kucing itu, subjek frasa nama, makan, predikat frasa kerja. Membentuk ayat mudah, kucing itu sedang makan. Ayat yang diluaskan, kucing yang comel itu sedang makan. Ayat ini mengalami perluasan pada subjek dengan meletakkan maklumat jenis. Abang, subjek frasa nama, berlari, predikat frasa kerja. Membentuk ayat mudah, abang sedang berlari. Ayat yang diluaskan, abang sedang berlari dengan kawan-kawannya. Maklumat dengan kawan-kawannya ialah maklumat cara yang meluaskan ayat mudah tadi.
Pola yang ketiga ialah pola frasa nama dan frasa adjektif. Bunga ini subjek frasa nama, wangi predikat frasa adjektif. Akan membentuk ayat mudah, bunga ini sangat wangi. Ayat yang diluaskan, bunga di taman ini sangat wangi. Maklumat di taman ialah maklumat tempat. Maklumat ini meluaskan subjek ayat mudah. Sarimah, subjek frasa nama, sedih, predikat frasa adjektif. Membentuk ayat mudah, Sarimah sangat sedih. Ayat yang diluaskan, Sarimah sangat sedih kerana duitnya hilang. Ayat ini mengalami perluasan pada predikat dengan memasukkan maklumat sebab kerana duitnya hilang. Maklumat di dalam ayat boleh digandingkan dengan maklumat-maklumat lain supaya makna di dalam ayat menjadi lebih jelas. Cuba kita tengok ayat-ayat contoh berikut. Puan Zaharah ialah guru yang paling cantik di sekolah ini. Ayat ini diluaskan oleh maklumat jenis yang paling cantik dan maklumat tempat di sekolah ini. Abang berlari dengan kawan-kawannya pada waktu petang. Perluasan berlaku pada maklumat dengan kawan-kawannya, maklumat cara, dan maklumat pada waktu petang, maklumat masa. Sarimah sangat sedih kerana duitnya hilang semasa pulang dari sekolah. Kerana duitnya hilang ialah maklumat sebab. Manakala maklumat semasa pulang dari sekolah ialah maklumat masa. Gandingan maklumat-maklumat ini menjadikan ayat baharu lebih luas dan jelas maknanya. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid sudah memahami kaedah perluasan ayat yang kita belajar tadi. Selepas ini murid-murid akan membuat latihan supaya lebih menguasai kemahiran ini. Selamat belajar.